tersebut. Nombor 3 tu sebab dia project manager, dia tak kendalikan apa yang sepatutnya tak uruskan, apa yang sepatutnya dia diuruskan kan. Okey, itu dari segi ikut Baseline punya magazine. Okey. Jadi sebab kenapa banyak projek kerajaan tu gagal, ya, daripada satu survey lah yang dibuat oleh Mike Davis ni daripada Butler Group ni. Dia katakan ada banyak sebab lah, ya. So mungkin sebab-sebab ni tak langsung tu menyumbang sedikit sama langsung lah menyebabkan projek tu gagal lah. Ada banyak pemegang saham dia, kepentingan pihak yang terlibat dalam tu. Okey. Yang kedua tu, apa ada pointer lah, ada pointer lah. Sedang tu. Tak ada. Okey. Okey, sebab-sebab dia tu macam-macam lah. Ada disebabkan oleh polisi, ada disebabkan oleh masalah segi budaya, culture, komunikasi yang kurang di antara jabatan, mungkin disebabkan oleh birokrasi, okey, disebabkan oleh office politik, persaingan untuk dapatkan bajet dan jabatan, okey, mungkin pengurusan dan juga apa, pihak pengurusan tu dengan orang bahagian teknikal tu tak faham satu sama lain lah, okey. Dia punya jargon-jargon yang digunakan tu, term tu tak faham, okey. Jadi itu antara sebab kenapa dah satu projek, kebanyakan projek di kerajaan di UK ni gagal lah, okey. Di Malaysia baru ada 1-2 survey lah pasal kerajaan ni kan, tapi kebanyakannya diklasifikasikan sebagai laporan-laporan sulit lah, okey. Tak dihebahkan pada ni lah. Tapi mungkin lately ni sejak kita ada jabatan sesiapa apa, audit PAC, Public Audit Committee tu kan, kita boleh dengar lah cerita kenapa projek-projek tu lambat siap lah. Kat Malaysia mungkin ada faktor-faktor lain tak selain daripada benda-benda biasa ni, daripada yang awak dengar lah? Oh, tak ada lah. Balik Ustaz. Convocation. Dah konvo? Oh, kena konvo. Jadi antara sebab lain kenapa projek gagal tu sebab okey, kalau kita nak uruskan teknologi tu, dia sukarlah, dia memerlukan funding, dia memerlukan staff yang sesuai, memerlukan masa yang mencukupi, okey, dan dia perlukan satu komitmen lah daripada semua orang lah kan. Sebab kebanyakan kalau kita lihat satu-satu projek tu, dia dalam satu dia punya grouping tu, dia ahli dia tu memainkan macam-macam role lah, okay. Mungkin kalau you ada buat satu proposal, katakan you nak nak masuk untuk bid daripada UTRC ke apa kan, you memerlukan orang-orang yang committed lah. Kemudian you kena tawarkan dia punya ganjaran yang sepatutnya untuk berikan dia komitmen lah, okay. Jadi kalau stakeholder lah yang di dalam tu tak dapat beri komitmen yang secukupnya, jadi projek tu akan gagal lah. Okey, jadi cara kita nak boleh memastikan satu projek tu berjaya, kita boleh gunakan beberapa approach lah.
Okey, kita boleh gunakan pendekatan social technical, kita boleh gunakan pendekatan pengurusan projek, ataupun kita boleh gunakan pendekatan knowledge management lah. Okey, pendekatan pengurusan pengetahuan lah. Kalau macam social technical tu, kita lebih segi interaksi manusia lah. Kita tahu ni, kita ada komunikasi antara satu sama lain, jadi semua orang beritahu apa dia nak, apa kita nak capai, kita setuju, kemudian kita usaha untuk capai dia, dan kita. Kemudian cara yang kedua, projek pendekatan projek management tu, kita gunakanlah prinsip dan juga alat-alat yang kita ada. Kita gunakan software apa ke kan untuk monitor sebagainya, kita kan gunakan sumber, okay, dan kita gunakan indikator untuk efisiensi dan juga untuk tunjuk dia punya keberkesanan lah. Kemudian yang ketiga tu, kita belajar lah daripada yang lama-lama dulu tu, apa yang terjadi. So apa yang kita belajar tu, kita cuba kenal pasti apa amalan terbaik lah, ataupun best practice yang boleh dibelajar. Okay, jadi ni ringkasan lah ya, daripada faktor-faktor lah yang mana mempengaruhi perjalanan satu projek tu. Dia banyak lah faktor. Untuk yang paling penting sekali, contohnya untuk satu projek tu berjaya, perlukan pelibatan pengguna. Okey, jadi kalau pelibatan pengguna tu tak lengkap jadi benda tu akan jadi makin lama makin susah lah. Okey, kemudian komponen lain tu, yang kedua dari segi sokongan daripada kumpulan pengurusan ya. Nombor tiga tu, kita clear statement and requirement tu, kita tahulah apa yang nak capai sebagainya tu. Kemudian nombor 4 tu, dari segi pengurusan dia tu, kita plan dengan sempurna. Nombor 5, realistic expectation tu, contoh aja macam jangka masa yang kita ada tu kan, dengan sumber yang kita ada, duit yang kita ada tu, kita kena, dia punya jangkaan outcome tu kena musnabah lah. Okey. Kemudian kita kena pastilah apa dia punya milestone tu benda-benda yang nak dicapai tu. Okey, kita kena ada staff yang kompeten, cekap, kena ada pemilik dia turut sama terlibat, kena ada visi dan objektif, kemudian kena ada kumpulan yang fokus dan bekerjasama lah. Jadi faktor-faktor lah untuk yang mempengaruhi satu projek yang berjaya tu, selain daripada yang tadi tu, kita boleh kalau nak jimatkan masa ya, untuk capai satu, untuk pastikan projek tu dapat berjaya, kita juga boleh gunakan kaedah-kaedah lain lah. Contohnya kita kurangkan risiko dari segi teknologi yang kita tempuhi lah. Kalau kita perlu ada gunakan teknologi baru, kalau kita tak faham atau kita tak ada expert kan, kita nak explore benda tu mungkin lambat kan. Jadi kita kurangkan dia. Okey. Ataupun kita boleh gunakan metod kita prototype dia tu kan, jadi lebih cepat kan. Ataupun kita boleh gunakan kombinasi cara pengurusan yang berbeza lah, fleksibel ke. Kemudian bila daripada fleksibel tu, kita dah dapat kita punya fokus apa yang nak capai, kemudian kita